Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan sebelum daripada Ramadan. Sekejap nak buka nota. Lisan. Mana nota kawal? Tu nak buat apa depan tu? Tutup nak tutup. Siling. Buat 2 tingkat. Oh. Di mana kuliah yang lalu kita dah masuk kitabus solah, The Science of Prayer, dan saya dah sebut daripada awal ada juga sebagaimana kitabut taharah dalam kitabus solah ada beberapa bab yang lain. Saya ingat tak kurang daripada 10 atau 11 bab sama dengan at-taharah lah ya. Dan kita dah masuk bab yang pertama hari itu ialah bab apa? Babul azan wal iqamah. Ya. Dan kita dah bincang tentang syurut sihhati al-azan, syarat sah azan, di mana untuk azan disyaratkan beberapa perkara seperti Islam, berakal, mumayyiz, lelaki, bersuara, seorang sahaja, masuk waktu selain fajar. Itu syarat sah azan. Dan selepas itu kita belajar sunanul azan. Syarat sah ni maksud kalau tak cukup syarat-syarat itu, tak sahlah azan kita. Walaupun ia tidak menjejaskan solat, kita solat tanpa azan pun tak ada masalah di sisi majoriti. Tapi azan itu tidak dikira, tidak berpahala lah orang yang azan, dan kita pun semayang tanpa azan, maka kuranglah fadilatnya. Ya? Itu saja. Walaupun sebahagian atau segelintir yang lain kata wajib, walaupun taklah membatalkan solat, tapi berdosa solat tanpa azan. Ya? Umpama yang distandardkan dalam mazhab Al-Zahiri, seperti mana yang dipegang oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla dan pendukung-pendukungnya, ya, pengikut-pengikutnya. Baik, sunanul azan, sunat-sunat azan pun banyak. Muazzin hendaklah seorang yang amanah. Amanah di sini maksud orang yang amanah terhadap waktu solat lah, ya. Tak bermain-main dengan waktu solat. Ya. Betul-betul amanah. Dan ini disebut sendiri oleh Rasulullah SAW, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah. Umana'ul muslimina ala salawatihim wa suhurihim al-muazzinun. Ya. Penjaga-penjaga amanah orang-orang Islam terhadap solat-solat mereka dan sahur-sahur mereka ialah al-muazzinun, yakni orang-orang yang azan. Ya. Jadi mereka ni pemegang amanah. Of course lah pemegang amanah
Orang yang besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya. Kalaulah tidak ada fadilat-fadilat lain yang dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah mencukupi untuk nak menyatakan bahawa terlalu besar fadilat orang yang azan. Pemegang amanah. Ya. Of course lah ada hadis-hadis yang lain menyatakan fadilatnya. Dan itu saya juga dah sebut dalam mukaddimah al-azan tentang fadailul azan, the privilege of azan. Banyak fadilat-fadilat azan kan? Ya. Sebab itu di sisi segelintir para ulama azan lebih afdal daripada imam. Ya. Walaupun majoriti berpegang imam lebih afdal daripada muazzin. Jadi imam tu lebih baik daripada jadi muazzin. Ya. Itu di sisi majoriti, hatta yang standard dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Tapi segelintir tak berpandangan sedemikian. Malah tokoh besar mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Nawawi rahimahullah, seumpama yang beliau tulis dalam matan buku fiqh beliau Minhajut Talibin, dia nyatakan dengan jelas, al-imamah afdal minal azan fil asah. Ya. Qultu al-asah annahu afdal minal imam, minal imamah. Ya. Kata An-Nawawi dalam buku berkenaan, al-imamah afdal minal azan fil asah. Qultu al-asah annal azan afdal minha. Katanya menjadi imam lebih afdal daripada azan. Fil asah, maksudnya pendapat yang paling sahih, yang paling standard dalam mazhab Syafi'i. Pasal buku tu kan buku mazhab Syafi'i, Minhajul Talibin. Ya. Kemudian dia sebut balik, qultu, aku kata, al-asah sebenarnya yang lebih sahih. Dia sebut yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i ialah jadi imam lebih afdal daripada azan. Aku pula kata al-asah sebenarnya hak lebih sahih. Yang sahih di atas yang sahih maksudnya. Bukan begitulah ya. Dia sebut hak paling sahih dalam mazhab Syafi'i al-asah. Kemudian dia buat mari al-asah di sisi dia sendiri. Annal azan afdal minha. Ya. Azan adalah lebih afdal daripada imamah. Kerana terlalu banyak fadilat-fadilat berkaitan dengan azan dan orang-orang yang azan. Baik. Jadi ada banyak sunat-sunat muazzin tu ya. Muazzin seorang yang amanah ya. Amanah ya. Nabi SAW dalam hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, baginda berdoa untuk orang-orang yang azan. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Wahai Allah, berilah petunjuk atau kebijaksanaan kepada imam dan ampunkanlah orang-orang yang azan. Ya. Kata ulama-ulama besar umpama Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, Al-Mawardi, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam syarah kepada Minhajut Talibin, katanya Nabi minta petunjuk bagi imam. Kerana imam mungkin boleh buat silap. Imam mungkin boleh buat salah. Imam mungkin boleh zag. Zag ni makna melencong. Tersesat, terseleweng atau seumpamanya. Sebab tu Nabi doa kepada para imam akan petunjuk. Tapi Nabi doa kepada orang-orang yang azan dengan pengampunan. Of course lah pengampunan lebih besar daripada petunjuk. Kata beliau. Ya. Dan mungkin lagi ada dalil-dalil yang lain lah. Yang menunjukkan bahawa azan itu lebih afdal. Cuma saya lihat pendapat yang paling pertengahan. Dinaskan juga oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um. Afdal tak afdal ni kerana imam pun ada kelebihannya yang tersendiri. Ya. Nabi pun jadi imam. Khulafa' ar-Rasyidin pun jadi imam. Dan mereka tak pernah jadi muazzin. Ya. Katanya ada sekali Nabi jadi muazzin. Wallahu ta'ala alam lah. Ya.
Jadi terlihat mereka-mereka ini jadi imam, tak jadi Bilal, tak jadi muazzin. Tapi ada nas yang banyak yang menunjukkan bahawa kelebihan azan dan orang-orang yang azan. Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi yang pertengahan seumpama yang dinaskan juga oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um, ya, dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i, hatta Asy-Syarbini pun sebut dalam Minhajut Talibin, syarahnya itu. Apa nama syarah Minhajut Talibin Syarbini tu? I'anatut Talibin. I'anah. Tak ingat saya. Lama tak rujuk. Tapi beliau kata afdal tak afdal ni melihat kepada keadaan seseorang itu. Ya. Kalau dia ada kelebihan sebagai seorang imam, so afdal bagi pihaknya atau pada hak dirinya untuk menjadi imam. Ya. Kalau dia orang yang bacaannya bagus, ada ilmu yang bagus, ya, maka dia lebih layak dan afdal menjadi imam. Mungkin ada orang yang tak berapa ada ilmu, bacaannya pun tak apa bagus, tapi dia mempunyai suara yang kuat, maka bagi pihak dirinya lebih afdal untuk dia jadi muazzin. Dan kita lihat itulah pendapat yang paling pertengahan. Suara baik dan kuat, of course lah ya, suci daripada hadas, tahu waktu, azan secara berdiri, azan tempat tinggi, ya. Azan secara berdiri tak wajib di sisi majoriti, walaupun seagama wajib kan. Al-Imam Abu Saur rahimahullah dikata boleh azan sambil duduk walaupun tanpa keuzuran, ya. Ajma'u ala annahu yu'azzinul muazzin wa huwa qa'im wa farada Abu Thawr faqala yu'azzinu jalisan walau bila usrin. Kata Al-Imam Ibn Munzir dalam buku Al-Ijma', telah ijma' dan sepakatlah bahawa seseorang muazzin itu hendaklah diazan secara berdiri. Dan bersendirianlah Abu Thawr, ya, di mana beliau mengatakan bahawa boleh azan secara duduk walaupun tanpa keuzuran. Ya. Dalam hal ini Abu Thawr bersendirilah. Ya. Kena Abu Thawr. Ya. Abu Thawr ni anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan periwayat beliau semasa beliau berada di Baghdad. Abu Thawr. Dia juga mujtahid dan seorang ulama besar. Walau bagaimanapun, ada pendapat-pendapat beliau yang tak selari dan tak sama, malah bercanggah dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan disebutlah dalam buku-buku fiqh yang ada. Abu Thawr ni ulama besar lah, ya. Dalam kitab Taharah, kitab bersuci, beliau ada tak kurang daripada 10 pendapat besar yang menyalahi Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'i, walaupun dia anak murid Syafi'i. Bahkan dia ulama besar mazhab Syafi'i, walaupun dia mujtahid juga, ya, tapi dia tergolong dalam ulama Syafi'i jugalah, ya. Macam Muzani lah. Imam Muzani anak murid dia juga. Ya, tapi Muzani semasa Imam Syafi'i berada di Mesir. Tapi Muzani ada pendapat dia sendiri yang tak sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Thawr ni macam Muzani lah. Ya. Dan perihal anak murid beliau yang lain semua begitu. Ya. Tak adalah ikut aja kan untuk guru dia. Macam Imam Syafi'i rahimahullah lah, walaupun dia anak murid Al-Imam Malik. Tapi dalam banyak juga kritikan beliau ke atas mazhab Maliki. Hatta boleh dikatakan beliau mengkritik Al-Imam Malik rahimahullah sendiri. Cuma dia tidak tasrih lah. Dia tidak sebutlah nama tok guru dia tu. Tapi pendapat itu memang disangka oleh beliau, ya, dengan keras. Adalah beberapa pendapat yang dia agak keras. Ya.
Syekh Lamin An-Naji rahimahullah karang buku yang bagus, 2 jilid ya. Di mana pengkaji-pengkaji mazhab Syafi'i memang baguslah untuk baca buku beliau. Tajuk buku beliau ialah Al-Qadim wal Jadid fi Fiqh Syafi'i rahimahullah. Lama dan baru dalam fiqh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Antara buku baguslah ya. Saya dulu free memang suka baca buku tu. Jadi dia ulaslah ya kritikan-kritikan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ke atas pendapat dan pegangan mazhab yang lain, termasuk mazhab Malik dan guru dia sendiri ya. Cuma dia tidak tasrih itu saja. Ya. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, haji pun tak boleh buat untuk orang lain. La yahujju ahadun an ahad. Ya. Kerana ada hadis daripada Ibnu Umar. Dan itu juga pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, walaupun ada riwayat yang lain daripada beliau, tapi salah satu pendapat yang disandarkan kepada beliau. Imam Syafi'i kritik. Ya. Hadis Nabi benarkan. Ibnu Umar tak benarkan. Jadi dia kata, bagaimana orang yang mengaku alim dalam fiqh tapi menjadikan kalam Ibnu Umar sebagai hujah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sana tek dia kata tu. Kaifa yanbaghi liman nasaba nafsahu ila al-fiqh ila al-ilmi yaj'al qaula Ibnu Umar hujjatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang menyadarkan dirinya kepada ilmu menjadikan kata-kata Ibnu Umar sebagai hujah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata boleh, Ibnu Umar kata boleh. Kena ikut Ibnu Umar. Bukan begitulah ya. Dan itu kritikan ke atas guru beliau sendiri Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Benda ni biasa aja kan. Tak ada apa pun. Tapi bagi setengah orang dia tak boleh nak terima ya. Jadi kerana dia tidak ada ilmu, boleh jadi kerana ketaksuban. Kerana penyakit ilmu ni selain daripada jahil ialah taksub, fanatik. Ya. Baik. Azan tempat tinggi menghadap kiblat masuk jari ke telinga awal waktu saya ingat saya dah hurai belaka. Kemudian yang last tu pun saya dah hurai kan. Ada soalan? Tak ada? Ada nak tanya apa-apa before we leave this topic, sebelum kita tinggalkanlah tajuk ni? Ada nak tanya apa-apa? Bismillah. Tak ada? Tak ada, kita pergi pada bab yang kedua. Itulah bab syurut sihatis solat. Ya. Bab syarak sahnya solat. Di mana sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dulu kita bincang pasal wudu, pasal tayammum. Siapa lagi? Pasal mandi wajib. Ya. Asalkan ia ibadah yang mahdah, yang absolut, yang ada tata caranya, ya, yang diajar oleh Rasulullah satu persatu, in specific. Of course lah ada syarat-syaratnya. Di mana jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak sah ibadah itu. Dan ibadah yang tidak sah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan of course lah solat adalah ibadah terbesar umat Islam di sisi majoriti. Walaupun segelintir yang lain kata bukan sembahyang. Ya. Kerana Nabi SAW telah menaskan. Antaranya adalah hadis Abi Dawud daripada Thauban. Istaqimu walan tuhsu wa khairu amalikumus salah. Wala yuhafiz ala wudu'in illa mu'min. Kata Nabi, istiqamahlah kamu. Dan jangan kamu berkira-kira. Ya. Pasal ibadah yang kita lakukan bukan banyak mana pun. Hak wajib banyak mana je. Kalau kita tambah hak sunat sekalipun, berapa banyak kita boleh buat? Betul tak? Tak banyak lah. Ya.
Jadi yang penting ialah istiqamah. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wailul lil musyrikin. Ya. Surah apa ya? Surah Fussilat ayat yang ke-7. Nanti saya akan baca juga ayat ni, depan-depan ada ayat ni. Ini ayat fiqh juga sebenarnya. Ya. Tapi selepas itulah, sebelum tu Allah Nabi kata, sesungguhnya aku adalah manusia seumpama kamu, diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi, istiqamahlah kamu kepadanya. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun daripadanya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah ataupun neraka wailah bagi orang-orang yang musyrikun. Ha? Jadi Nabi kata istiqamah, jangan berkira-kira. Wa'lamu anna khaira amalikumus salah, dan ketahuilah bahawa sebaik-baik amalanmu adalah sembahyang. Dan tidak menjaga wudu, melainkan seseorang itu adalah mukmin. Ya. Dulu kita belajar bab wudu, bila kita bincang tentang kita sentiasa digalakkan berwudu, selain daripada hadis Bilal bin Abi Rabah yang saya baca, yang menjadi sebab beliau masuk syurga lebih awal, hadis ni juga adalah satu galakanlah untuk kita menjaga wudu all the times. Wala yuhafiz ala wudu illa mu'min, dan tidaklah menjaga wudu melainkan orang itu adalah orang yang beriman. This is a very important hadis lah untuk kita jaga wudu setiap masa, ya, satu ibadah yang besar. Baik. Jadi majoriti kata sembahyang lebih afdal, walaupun ada segelintir yang kata tidak, ya. Dan mungkin lagi ada nas yang lain. Jadi of course lah sembahyang ibadah terbesar. Kalau wudu ada syarat sahnya, sembahyang lebih-lebih lagi lah. Wudu ni untuk sembahyang. Takkan sembahyang tak ada syarat sah solat sedangkan wudu ada. Sedangkan mandi wajib ada. Tak logik lah. Ya. Baik, dan syarat sah sembahyang ini kita dapati daripada sebahagiannya Al-Quran dan sebahagiannya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, daripada sunnah-sunnah baginda yang sahih, ya, yang sahih. Kerana syarat sah ni melibatkan hukum. Hukum tidak boleh diambil melainkan daripada nah yang sahih. Ya. Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sebenarnya ada 9 sekurang-kurangnya ataupun 8. Ya. Tertinggal di situ suci daripada najis, tak masuk. Tertinggal. Ya. Satu lagi niat. Biasanya saya akan masukkan niat dalam syarat sah ibadat. Biasanya lah. Ya. Tapi yang ni saya tertinggal. Dalam wudu dulu niat saya masukkan dalam syarat sah. Yang ini saya tak masukkan, tertinggal lah tu. Baik, syarat sah solat, ya. Syurut sihatis solat. Pertama ialah Islam. Dalam mana-mana syarat sah ibadah. Ambil daripada awal dulu, wudu, tayammum, mandi wajib. Of course lah sembahyang, Islam adalah syarat yang paling utama untuk mengesahkan sesuatu perbuatan salat, ya. Islam. Di mana la tasihhu salah min kafir, ataupun la tasihhu salatu kafirin. Tidak sah salat seseorang yang kafir. Ya. Kafir di sini ialah selain daripada orang Islam lah. Kerana kafir ni ada dua kan. Satu kafir yang betul-betul kafir. Satu lagi kafir juga, tapi kafir yang ibadah lah, kafir nikmat, kafir yang ibadah. Orang yang tak taat kepada Allah,
kafir juga, tapi dia bukan kafir yang kita duk faham. Maksud kafir di sini ialah kafir yang orang yang bukan Islam lah, ya. Tidak sah ibadah orang kafir. Mesti Islam. Ya. Dan saya dah hurai dulu, antara sebabnya ialah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, antaranya dalam surah At-Taubah ayat 54. Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbal nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah diterima nafkah mereka, sedekah mereka, pemberian mereka, kerja baik yang mereka lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa-siapa yang kufur kepada Allah dan Rasul, mana tidak Islam lah, tak beriman, maka Allah Ta'ala tidak menerima sedekah mereka, infak mereka, pemberian mereka kepada orang lain. Kalaulah Allah Ta'ala tidak menerima sedekah yang mana ia ibadah yang muta'adiyah, mana ibadah yang banyak manfaatnya, maka ibadah-ibadah khususiyah aula, lebih-lebih lagi, ya. Mungkin kita nak cari ayat Quran, Allah Ta'ala tak terima solat orang kufar, mungkin tidak ada, inspesifik. Ataupun kita nak cari mana hadis Nabi yang Nabi kata Allah Ta'ala tak terima sembahyang orang kufar, mungkin tidak ada, mungkinlah. Tapi dengan adanya ayat ini sudah memadai. Allah Ta'ala tak terima sedekah orang-orang kufar. Kalau sedekah tidak terima, yang tidak memerlukan apa-apa syarat sah, yang tidak memerlukan apa-apa macam ibadah-ibadah yang khususiah yang lain. Jadi ibadah khususiah lebih-lebih lagi lah, kan? Sedekah pun tak terima. Tapi kalau mereka nak sedekah, kita boleh ambil, kan? Orang kafir tak diwajibkan zakat, tapi kalau dia nak bagi zakat, kita boleh ambil. Harus, malah digalakkan. Tapi di sisi Allah tak berpahala lah. Jadi kata para ulama, termasuk fuqaha dan of course lah usuliyun, jika nafkah mereka tidak diterima, ibadah-ibadah khususiyah aula, lebih layak lagi. Dia panggil, dia guna kias aula, kias aula. Banyak benda yang kita tak boleh dapati secara spesifik. Kias-kias umpama inilah, kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu, uffin. Uffin ni kalimah dojar dia panggil dalam bahasa Arab. Uff ni, orang Kelantan dia kata juga. Ni macam malah nak layan lah. Mungkin daripada bahasa Arab kot. Mungkin lah, kan. Tapi kalau selain daripada orang Kelantan, saya tak tahulah. Tapi uffin mana kalimah tu dojar. Perkataan yang bila kita sebut, bila orang Arab sebut, dia menunjukkan orang tu tidak suka. Bila orang cakap sesuatu pada dia, orang Arab kata. Macam tu lah. Tak boleh. Jadi kalau benda sesimpel itu pun tak boleh dikatakan kepada ibu dan bapa kita, apatah lagi benda-benda yang lebih besar. Nak maki dia, nak marah dia, jauh lah tak boleh. Nak cari ayat Quran, mana yang larang kita maki mak kita? Tak ada dalam Quran larang lah. Jadi boleh lah. Ayat ni sudah memadai. Sama juga dengan tadi. Nak cari ayat Quran yang Allah Ta'ala tak terima sembahyang orang-orang kufar. Mungkin tidak ada. Tapi ayat itu sudah memadai. Itu dipanggil qiyasil aula. Sebab itu syarat hukum selain daripada Quran, selain daripada sunnah, selain daripada ijma', qiyas adalah sumber yang juga berperanan dalam mulakan satu hukum syarak. Bahkan seseorang yang tidak menguasai qiyas tak boleh jadi mujtahid. Ya. Itu dipanggil qiyasul aula. Di samping ada lagi lah qiyas-qiyas yang lain. Ya. Itu belajar kitab usul fiqh lah. Ada kelas usul fiqh sini? Tak ada? Buatlah kelas usul fiqh, panggil ustaz main ngajar pandai usul fiqh lah.
Dan master saya mau usul fiqh, ijtihad, dan tapi usul fiqh ni dia ada 4 bidang yang besar kan. Dia ada bidang dalil, dia ada bidang hukum, dia ada bidang ijtihad dan taklid, dan dia ada bidang ta'arud dan tarjih. Saya bidang yang ketiga tu, ijtihad dan taklid. Sebab tu saya memerangi taklid. Sebab saya belajar masters pasal taklid. Kan? Jadi Islam ya, tidak sah solat mereka. Walaupun sebenarnya di sisi syarak mereka wajib melakukan. Dan itu pendapat majoriti termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Orang bukan Islam ni dia wajib ibadah. Dia wajib semayang, dia wajib puasa, dia wajib zakat, dia wajib haji dan ibadah-ibadah yang lain yang difardukan ke atas manusia. Dia wajib. Dia tahu kata orang Islam. Dia wajib juga. Tapi tak sah, tapi wajib. Di sisi majoriti lah ya. Sebab itu dalam sebahagian buku fiqh, bila dia bincang tentang syarat sah solat, dia sebutlah tak sah ibadah atau solat orang-orang kufar. Tapi mereka wajib melakukan. Bukan mereka wajib melakukan. Mereka wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hukum mereka tetap wajib. Habis itu mereka tak buat, berdosa. Mereka buat pun tak sah. Buat pun tak sah. Tapi tak buat, berdosa. Ya. Itu di sisi majoriti. Ya. Tapi kita tak bolehlah paksa dia orang semayang. Kerana wajib mereka ialah wajib di sisi syarak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kita tak boleh tuntut mereka untuk beribadah. Nak suruh mereka semayang atau nak ambil tindakan kalau mereka tak semayang, seumpama dia ambil tindakan ke atas orang-orang Islam, tak boleh. Pasal dipanggil dia ni wajib di sisi Allah. Tapi tak boleh dituntut di dunia. Tapi di akhirat, mereka tetap akan diazab kerana tidak solat. Mereka tetap akan diazab kerana tidak semayang. Kerana tidak zakat atas seumpamanya. Pasal ada ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaitin. Ayat ni menjadi sandaran di sisi majoriti para ulama yang kata orang-orang bukan Islam walaupun mereka tidak sah ibadah mereka dan mereka tak boleh dituntut oleh kita di dunia, tapi di sisi Allah mereka berdosa dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni jelas menunjukkan bahawa orang bukan Islam ditanya, kenapa kamu masuk sakor? Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka berkata, mereka ni ahli tafsir ada pendapat masing-masing lah ya. Sebahagian kata ahli syurga tanya kepada ahli neraka. Ya. Kalau kita belajar Quran, hadis Nabi, memang ada dialog ahli syurga, ahli neraka ni. Ahli syurga dengan ahli syurga, ahli syurga dengan ahli neraka, dia ada dialog kan. Ada ahli syurga dengan malaikat, ahli neraka dengan malaikat, ya. Ahli syurga dengan Allah, ahli neraka dengan Allah, dia ada dialog-dialog tertentu. Ya. Jadi qalu, mereka berkata, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Neraka saqar ni ialah neraka yang dikhususkan kepada orang yang tidak solat. Orang kafir masuk juga dalam tu. Ya. Sebagian kata mereka berkata tu malaikat yang tanya. Malaikat yang tanya. Ya. Tak kisahlah ya. Tapi mereka ditanya, kenapa kamu masuk sakar? Dia pun berkata, lam naku minal musallin. Kami masuk neraka ni sebab kami tidak solat. Jadi mereka pun diazab kerana tak solat. Ya. Jadi di sisi Allah mereka wajib dan mereka akan dihukum kerana tidak melakukannya. Kat akhirat lah ya. Kat dunia tak boleh lah. Kemudian dia jawab lagi, walam nakunu ta'imul miskin. Ya. Kami tak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Tak bagi zakat lah. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bersama dengan orang-orang yang batil, orang yang sesat. Sama juga dalam ayat yang lain, tu surah apa tu? Tu dalam surah Al-Mudassir.
42, 43, 44. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, wa wailul lil musyrikin. Ayat tadi ya. Fusilat ayat 6 dan 7. Atau 7 dan 8. Tengok balik. Lepas Nabi kata, innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah. Dan wail, neraka wail lah bagi orang-orang musyrikin kerana mereka tidak menunaikan zakat. Jelas kan? Sebab tu majoriti berpendapat sedemikian. Ya. Dan itu yang lebih rajih sebenarnya, lebih kuat lah. Pasal ayat tu jelas. Habis tu orang kafir ni masuk banyak neraka. Neraka Jahannam masuk, neraka ni masuk. Yes. According to the verses of Quran. Apa masalahnya? Orang Islam pun boleh masuk banyak syurga. Kan? Kita hanya beriman lah. Ya. Perihal akidah ni sebenarnya tak boleh question banyak-banyak. Tak boleh. Kan? Zahirnya begitu. Yes. Beriman je. Apa masalah? Baik. Jadi Islam ya. Jelas lah ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Ayat ni saya baca dah dulu ni. Long time ago lah. First masa wuduk dulu saya dah hurai lah secara ringkas lah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu jika kamu syirik. La in asyrakta, jika kamu syirik. La yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Akan binasalah amalan-amalanmu dan kamu akan jadi orang-orang yang rugi. Betul-betul kamu akan jadi orang-orang yang rugi. Wala takunanna. Belajar bahasa Arab, nun di situ dipanggil nunut taukid. Ya. Kalau terjemah, kita kena bagi emphasis. Wala takunanna minal khasirin. Dan benar-benar kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan kamu akan menjadi orang yang rugi. That is wrong. Itu salah terjemah macam tu. Pasal setiap huruf dalam bahasa Arab ada maksudnya. Ada makna dia. Dan of course lah nun taukid. Nun yang nak memberi penekanan. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu akan benar-benar menjadi orang yang rugi. Ya. Sebab tu benda terbesar dalam Islam ialah tauhid dan syirik. Bukan hanya dalam akidah, malah dalam hal-hal yang lain. Belajar fiqh ibadah pun kena relate dengan syirik. Ya, pasal ada juga ayat-ayat tauhid dan syirik. Kan? Kita belajar bab syarat sah ibadah mesti Islam. Baca ayat syirik juga. Kan? Pasal kalau terlibat dengan kesyirikan, maka tidak terimalah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana pun, ya, Allah Ta'ala tak terima. Syirik yang kecil, of course lah syirik yang besar. Syirik kecil ni riak lah. Riak, sum'ah, ya, ujub. Syirik yang besar, itulah. Kan? Sembah selain Allah, minta selain Allah, bergantung kepada selain Allah, sumpah selain Allah. Apa lagi? Syirik ini ada 9 usul yang besar, 9 induk yang besar. Ya. Syirik bukan hanya sembah selain Allah. Ada lagi 8 usul yang besar. Tapi unfortunately, kita bila belajar tauhid, kan, fokus sifat Allah saja. Ya. Konon-konon kalau belajar sifat 20 tu dah khatam lah tu tauhid tu. Tapi duk terlibat dengan benda-benda yang merepek lagi. Sebab tu Nusantara kita ni banyak khurafat, banyak sihir. Ya. Pasal bila belajar tauhid, tak belajar tauhid dan syirik. Menerusi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Paling senang, tatayur, kesialan. Benda tu sial, benda ni sial. Oh, ni kalau ada sarang labah-labah kat dalam rumah rezeki tak masuk. Tu tatayur.
antara sebahagian besar daripada dakwah Nabi ialah membantras tatayur yang ada pada zaman jahiliah. Mari-mari kita orang Islam duk buat balik benda tu. Kan? Sikit-sikit rezeki tak masuk. Sikit-sikit, tahu? Itu dipanggil tatayur. Konsep-konsep kesialan. Orang Melayu kan itu tak boleh, ini tak boleh. Kan? Terbabit dengan kesialan. Mak saya cakap apa ya? Tak ada kena-mengena kan? Salahnya yang duduk sebar pun ustaz juga. Ada seorang tu, terkenal lah, saya sebut nama, tuan-tuan pun ingat. Tuan-tuan pun kenal. Dia mengajar, dia kata, kalau kita buat 15 benda ni, akan menyempitkan rezeki. Dia sebutlah satu-satu. Benda merepeknya tu lah. Sang laba-laba ada kat rumah. Time matahari tenggelam, duduk depan pintu. Lepas tu malam-malam pinggan tak basuh, duduk kat sinki. Kita makan-makan, longgoklah sinki. Makan-makan, longgoklah sinki. Satu malam tak basuh. Menyebabkan rezeki akan sempit. 15, bukan sikit, banyak. Saya pun personal messenger dia. Saya nak minta dalil dengan ustaz ni. Mana dalil ni satu persatu. Dia hantar gambar kitab kat saya. Dia ambil gambar kitab, muka depan, kulit kitab lah. Dia bagi kat saya. Saya kata kat dia, saya nak dalil. Saya bukan nak kulit kitab. Cerita dia, masa saya di kampung dulu, ustaz saya dah baca benda ni. Saya tahu dalam kitab tu. Tapi sampai hari ni pun tak ada dalil. Ingat semua buku tu boleh dipegang ke? Itu tatayur. Merepek banyak. Isyarat. Islam je lah dulu. Ada nak tanya apa-apa? Sebab itu, ialah kan, bila kita berhati-hati dalam soal kesyirikan, orang akan kata kita orang akan kata kita syirik fobia. Yes, syirik fobia. Memang kita syirik fobia. Ya. Sikit-sikit syirik. Yalah, kalau ada asasnya, benda ni boleh bawa kepada kesyirikan, kita tinggalkanlah. Kalau orang nak kata syirik fobia, kita kata yes, syirik fobia. Lebih baik daripada syirik fobia, daripada kita open dalam hal-hal yang bawa kepada kesyirikan. Betul tak? Jadi kita habis syarat yang pertama adalah Islam. Ya? Di mana syarat ibadah, especially solat, mesti Islam lah. Ya? Kalau orang bukan Islam, of course lah dia tidak sah secara zahirnya. Kita nampak orang bukan Islam semayang kan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau orang bukan Islam ambil wuduk, dia dah jadi Muslim. Tapi di sisi majoriti tidak. Di sisi mereka, kalau orang bukan Islam semayang, kalau cukup tata caranya, dia boleh jadi Muslim. Tapi majoriti kata tidak. Ya? Kerana dia tidak sah solatnya. Kalau dia wuduk pun tidak sah, kita dah bincang dulu. Ya? Tapi yang kita takut ialah kita semayang, tapi dengan sebab ada kesyirikan, maka tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita tidak tahu. Kalau orang bukan Islam semayang, kita tahulah dia tidak diterima kan, sebab dia non-Muslim. Tapi kalau orang Muslim semayang, ya, dalam keadaan telah terbatal imannya dan Islamnya, dia juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak bolehlah nak kata ibadah dia tidak diterima kan. Kita tak boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam melainkan melalui proses qada. Dia mesti masuk mahkamah. Ya? Mesti digazetkan. Bukan senang. Nak masuk Islam senang. Nak keluar Islam senang juga sebenarnya. Boleh berlaku dengan i'tiqad, kata-kata. Ya? Seorang boleh menjadi kafir sekadar mempersendakan Islam. Tapi kita nak kata dia kafir susah. Mesti melalui proses kehakiman. Kita kena tahu dia kata tu macam mana. One by one. Mesti disiasat. Ya.
Baik. Jadi setakat tu dululah ya. Nanti the next kita sambung sikit berakal mumayyiz. Itu mungkin saya akan sepintas lalu saja. Dan kita masuk yang keempat lah, suci daripada hadas, suci daripada najis. Ini pun kita dah sentuh dulu masa bab wudu, masa bab najasat, kita dah sentuh lah ya tentang hadas dan najis. Mungkin ada isu-isu lain yang kita boleh kongsikan. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Bismillah. Aha. Itu saya kata. Majoriti kata kalau dia semayang, walaupun dalam semayang ada syahadah, tidak sah. Solat dan syahadahnya. Dia kena bersyahadah juga. Bukan semata-mata semayang. Dia tidak ada Muslim hanya dengan semayang. Itu di sisi majoriti. Tapi kalau kita ikut sebagai ulama yang lain, umpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, seseorang itu boleh jadi Muslim dengan dia melakukan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Bukan hanya semayang yang ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia wudu jadi Muslim. Tapi segelintir lah, ya. Dia tidak dimuktamadkan di sisi majoriti dan ulama-ulama yang lain. Ya. Mana dia tidak ada Muslim sekadar melakukan ibadah. Ya. Tapi sebahagian sebenarnya Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah dalam Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid ni syarah kepada Jawharah Tauhid. Dalam ilmu kalam, bab akidah tu, buku tu induk Asy'ariyah tu. Ya. Dan beliau adalah seorang faqih di Mesir. Dia ni Syekhul Azhar di Mesir dululah. 200 years ago, ya. Saya suka juga baca buku beliau, ya. Dalam Tuhfatul Murid, beliau membahaskan tentang bagaimana seseorang itu masuk Islam. Bagaimana seseorang itu masuk Islam. Ya. Majoriti kata tak masuk Islam melainkan dengan syahadah. Melainkan dengan syahadah. Dan syahadah tu mesti dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah yang disebut sebagai syahadatul uluhiyah. Yang kedua ialah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang disebut sebagai syahadah nubuwah ataupun syahadatul risalah. Mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi sebagai Nabi. Ya. Hak ni sepakat para ulama. Bukan majoriti. Siapa-siapa yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islamlah dia. As long as dia tahu maksudlah dia faham apa yang dia baca. Dalam bahasa Arab. Dan dia tahu maksudnya. Sepakat ulama memang dia Muslim. Tapi boleh tak dia masuk Islam dengan selain daripada dia bersyahadah? Hatta kalau dia syahadah pun, kalau dia tak kata asyhadu, Islam tak dia. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kata yes, sebab kata tidak. Ataupun dia sekadar berkata la ilaha illallah, Muslimkah dia? Sebagian kata tidak, sebagian kata ya. Adalah dalil-dalilnya hadis Nabi, man akana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kan. Siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Nabi tak sebut Muhammadur Rasulullah, Nabi sebut la ilallah saja. Maknanya nak masuk Islam memadai dengan la ilaha illallah. Jadi dia kata sebagai kata ya. Tapi hak syahadatain tadi sepakatlah memang Islam. Tapi selain daripada itu, dia tak sepakat. Banyak, bukan dalam sekadar lafaz syahadah saja. Kalau dia tak kata asyhadu, Islam tak dia. Sebab kata tidak. Sebab kata ya. Dan ini disebut juga oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam fatwa hadisah beliau. Hadisiyah beliau. Sama juga kalau orang tu buat ibadah-ibadah dalam Islam. Macam tadilah wudu, dia masuk Islam tak? Sebab kata tidak. Sebab kata ya. Semayang umpamanya, of course lah dalam semayang ada syahadah. Sebab kata ya, sebab kata tidak. Kalau dia berzikir dengan zikir-zikir yang ada dalam syarak selain daripada la ilaha illallah, contoh dia kata subhanallah, maha suci Allah, Muslimkah dia? Sebab kata tidak. Sebab kata ya. Atau sekadar dia berdoa, doa Allahumma khfirli contohnya, ya Allah ampunkanlah aku. Majoriti kata tak Islam dengan hanya doa. Tapi segelintir kata ya. Ada asasnya. Dalam hadis Muslim atau Bukhari, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, ibnu
jud'an kana fil jahiliyah yut'imu al-miskin wa yasilur rahim. Hal dzalika nafi'uhu? Nabi kata la. Innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Aisyah tanya Nabi, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an. Orang Arab jahiliyah ada sebahagian dia baik dengan orang. Ya. Antaranya Ibnu Jud'an lah. Aisyah kata dulu, masa zaman jahiliyah dulu, dia bagi orang miskin makan. Dia menghubungkan silaturahim. Dia ada good relationship dengan orang, termasuk dengan orang-orang Islam. Hal dzalika nafi'uhu? Bermanfaat tak kepadanya? Nabi kata la, tak. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Sebab sepanjang hidup dia tak pernah berkata, wahai Tuhan, ampunkanlah aku pada hari kiamat. Kalau dia kata begitu, nescaya dia akan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan bermanfaatlah kebaikan yang dia lakukan. Dengan arti kata lain, akan muslimlah dia. Sebab tu sebab kata dengan doa pun boleh masuk Islam. Hadis itulah. Kemudian dia bahas-bahas. Hatta ada sebagian ulama kata bukan hanya syahadah, bukan hanya ibadah, bukan hanya zikir yang dibaca, bukan hanya doa. Kalau dia ada keyakinan saja bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa, sudah memadai. Dan depa yang kata boleh menjadi Muslim dengan sekadar ada keyakinan, walaupun tak lafaz. Of course lah majoriti kata kena lafaz, kena syahadah, kena ikrar bil lisan. Kita belajar iman kan, iman ni ialah ikrar bil lisan. Tapi sebagian yang kata tidak. Cukup dengan sekadar meyakini Allah sebagai Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang lain. Mana tahu dia bukan Islam. Of course lah dia terlibat dengan kesyirikan. Tiba-tiba satu hari tertik dalam hati dia, aku yakin Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Dalam hati tau, mulut tak sebut. Ada keyakinan saja. Dia menafikan seluruh kesyirikan. Dalam hati dia hanya yakin pada Allah. Mulut tak sebut. Apa benda tak buat lagi. Sebagian ulama kata dia sudah jadi Muslim. Mungkin orang tak boleh nak gazetkan dia sebagai Muslim, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah Muslim. Dan mereka pun ada asasnya. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Man alima annallaha haqqun dakhalal jannah. Hadis apa ya? Muslim ke? Saya tak ingat. Nanti saya mak balik. Nabi kata, sesiapa yang mengetahui, yakni dia yakin, dia percaya Allah Ta'ala adalah hak, adalah benar, Tuhan yang Esa, ya, maka dia akan masuk syurga. Dan dia hadis yang sahih. Jadi ada perbahasan itu. Nak cerita gitulah ya. Jadi bukan hanya ibadah saja, semayang. Kata semayang dia masuk Islam kot, pasal semayang ada syahadah. Maknanya bukan sekadar syahadah. Ada benda-benda lain yang boleh jadikan seseorang itu Muslim. Menurut perbahasan para ulama. Berasaskan kepada nas-nas yang ada. Ya. Jadi dalam hal seumpama ini kita kena tengok. Fuqaha membahaskannya, tapi tak detail lah. Macam dalam hal ni dia sentuh-sentuh gitu saja. Tapi dalam buku-buku akidah memang dibahaskan. Jadi sekurang-kurang kita ada idea lah. Begitulah keadaan. Ya. Ulama sepakat syahadatain masuk Islam. Tapi selain daripada syahadah, mereka tak sepakat. Sebagian kata ya, sebagian kata tidak. Dan dalam hal-hal yang tidak sepakat, yang tidak jelas, urusannya semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu Maha merahmati. Kita tak tahulah. Kan? Mungkin zahirnya dia non-Muslim, tapi dalam hati dia ada keyakinan Allah Taala itu Esa. Kan? Dia dah berhenti daripada melakukan kesyirikan. Cuma dia tidak lafaz. Boleh jadi di sisi Allah dia telah Muslim. Boleh jadi. Allah Taala alam. Mungkin kita tak boleh nak gazet dia sebagai Muslim, tapi hakikatnya di sisi Allah mungkin dia telah Muslim. Allah Taala alam. Cuma kita bincang ni sekadar fiqh je lah kita cakap kan tadi. Sebab memang secara fiqhnya ibadah mensyaratkan Islam. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita berhentilah setakat ini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhlah majlis kita tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillah.